saya dan juga Puan Mona tidak pernah menyeru tentang pengharaman poligami. Sebelum itu, sebelum kita pergi lebih jauh, saya ingin menerangkan bahawa apabila kita ada grup wanita, NGO Wafik, bukan Warik, F dengan A tu, Wafik, NGO seperti NGO Wafik dan juga seperti Puan Mona berjuang tentang isu ini. Kita bukan feminism, kita bukan feminis. Saya perlu betulkan gambaran ini. Siapakah feminism itu? Feminism itu adalah mereka yang memperjuangkan kesamarataan gender, termasuklah menyeru agar undang-undang poligami diharamkan. Tapi saya dan juga Puan Mona tidak pernah menyeru tentang pengharaman poligami. Iaitu yang kita kena faham dulu. Dan kalau siapakah yang dikatakan feminism itu, mereka yang menghantar laporan ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengatakan undang-undang syariah kita tidak adil, menyeru supaya undang-undang syariah kita abolish ataupun dilupuskan kerana pada mereka poligami menyalahi Seksyen 5 dalam Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita ataupun CEDAW. Itu feminism. Menyeru supaya Seksyen dia mengatakan bahawa poligami bertentangan dengan Artikel 5, poligami bertentangan dengan Artikel 16 kekeluargaan. Itu feminism. Okey, balik kepada soalan dan juga perbincangan kita hari ini. Apa yang sebenarnya saya risaukan adalah trend di mana komunikasi tidak berjalan dengan baik. Apa yang kita perjuangkan ataupun apa yang kita nak tegur kat sini adalah benda yang dah termaktub dalam undang-undang. Kita tak pernah, saya pun tak suruh pindah, tak suruh apa. Tapi bila saya baca undang-undang syariah yang tadi Tuan Musa dah terangkan, it's already there. Maknanya perlu kehadiran isteri, perlu dipanggil isteri dan juga pihak-pihak lain bagi mahkamah untuk menilai tentang kemampuan si suami tersebut. Sekarang kalau bentuk komunikasi itu pun seorang suami tak mampu untuk lakukan, bagaimana dia nak mengemudi rumah tangga kedua? Kita belum bercakap tentang isu psikologi anak-anak. Jarang sangat kita tanya pasal anak-anak. Jadi semua kata macam hak dia. Kita berbincang tentang hak saya, hak awak, tapi kita tak berbincang tentang apakah kesan kepada anak-anak apabila mengetahui bapa mereka berpoligami dalam keadaan menipu. Sebab tu saya kata tadi, saya sendiri bila saya bincang dengan Puan Mona, kita bukan menentang poligami itu sendiri. Bahkan saya dalam Wafik selalu mempertahankan poligami dari diserang sebab saya tahu akan ada orang yang akan menggunakan provision poligami sebab isteri sakit, sebab anak dan sebagainya. Tetapi kita melihat risau dengan trend poligami yang dilakukan secara rahsia, and kita dah ada undang-undang tapi macam mana ada loopholes, kan? Saya ambil satu je lah. Kalau kita kata macam aspek tadi, kalau suami tak bagi tahu siapa bakal isteri kedua, and we didn't know that sama ada second wife itu orang yang akhlak dia bagaimana, adakah dia somebody yang kita boleh ragui status kesihatan dia, adakah isteri tersebut bakal madu, somebody yang kita kata sexual worker dan sebagainya. Isteri pertama berhak untuk tahu. Tapi bagaimana boleh mahkamah ada loophole menyebabkan perkahwinan itu terjadi tanpa pengetahuan isteri, dan kalau lepas tu dia pun kadang terpaksa redha. Banyak kes macam itulah. Saya sebenarnya redha dia dah suami kahwin kan. But she is exposed to so many things, daripada isteri yang satu lagi itulah. So saya merasakan bahawa apa yang kita duk tengok kat sini macam apa loopholes dia, kat mana, kenapa trend ini semakin orang kata menjadi-jadi, apa impak dia terhadap rumah tangga pertama. Rumah tangga kedua tak sepatutnya meruntuhkan rumah tangga pertama. Itu asas poligami sebenarnya. Tapi saya tengok kes-kes yang berlaku bila isteri tersebut rasa betrayed, rasa dikhianati, ditipu, kebanyakannya berakhir dengan penceraian. So saya rasa we don't want that.